أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah kami menciptakan kamu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu dapat berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Jumaat yang berkat ini, dan kita dapat melaksanakan ibadat solat fardu maghrib secara berjamaah selepas sekian lama kita tak dapat bersama-sama, dan kita dapat berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Saya sendiri malam ni kira malah gantilah. Patutnya minggu lepas kan, kuliah saya salah faham ngaji wadik kan. Saya dah ingat style online macam dulu lagi. Jadi terlepaslah kita kuliah yang lepas itu, dan alhamdulillah kerana kekosongan yang ada kelapangan yang Allah beri baik pada pihak masjid atau pihak saya pada malam ni, kita dapat kira gantilah kan, qadha lepas. Baik tuan-tuan sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan pada kitab kita Sistem Pemerintahan Negara Islam, dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada satu sub tajuk yang baru, iaitu tentang persamaan dalam prinsip-prinsip amali dalam negara Islam. Kita sekarang buat tajuk prinsip-prinsip amali dalam negara Islam, di mana dalam perbincangan lepas kita telah menghabiskan perbahasan tentang konsep kebebasan, di mana dua perkara penting dalam hal kebebasan ini, iaitu yang pertama, di negara Islam, Islam menjamin sepenuhnya kebebasan beragama. Tidak ada paksaan bagi orang-orang bukan Islam untuk dia masuk Islam. Tak boleh paksa dia. Dia nak masuk secara sukarela, itu cerita lain. Tapi memaksa tak dibenarkan. Ini kebebasan yang dijamin oleh Islam bila orang bukan Islam duduk di negara Islam. Yang kedua ialah kebebasan nasihat. Satu daripada aspek penting dalam negara Islam, kebebasan memberi nasihat, tegur menegur, ataupun amar ma'ruf nahi mungkar. Rakyat boleh tegur pemerintah, pemerintah juga kena tegur rakyat kalau mereka buat salah. Tapi teguran ini ialah teguran dalam maksud memperbetulkan
kesalahan-kesalahan yang berlaku. Hari ni orang kata kebebasan bersuara kan. Kalau dalam sistem kita hari ni demokrasi, bebas bersuara tu bebas ketika bersuara. Selalunya tak bebas selepas bersuara. Kan? Ataupun dia bebas bersuara kalau dia nak menyokong orang yang berkuasa. Kalau dia bangkang, dia tak bebas. Macam-macam lah sekatan-sekatan. Dalam Islam ni bebas bersuara selagi mana yang kita bercakap tu benda betul, benda benar, bertepatan dengan ajaran agama. Tu bebas cakap. Cakaplah sampai cerah pun tak apa. Yang tak bebas bercakap ni bila kita bercakap benda-benda kotor, benda-benda keji, kita mengumpat, memfitnah, itu tak bebas. Kalau kita cakap benda-benda karut, itu tak bebas. Macam kita ni nak cakap benda karut, tak payah tauliah. Kalau nak mengajar agama kena tauliah. Dia terbalik. Betul tak? Kalau dia mengajar agama ajar sesat memang tak boleh. Kalau dia mengajar tiba-tiba dia ajar benda sesat, macam ayah pay mengajar, betul tak? Itu memang tak boleh. Tapi kalau dia mengajar tu perkara yang betul dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kebebasan. Tapi kalau kau ajar benda salah, tu tak bebas. Kita hari ni orang nak cakap apa kan, mocik tu macam-macam cakap, kata tak apa, dia tak salah. Tapi kalau kita cakap, tanya ustaz dia tahu lihat tak? Dia terbalik gitu pula kan. Dia kalau ustaz tu mengajar tak ada tauliah, kemudian kita boleh buktikan dia telah menyeleweng, kena tindakan pasal menyeleweng kan. Menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah, kena tindakan Hari ni kalau orang bercakap dalam masjid mengajar agama je tak boleh. Duduk kat luar tu nak berjoget, nak menyanyi, nak cakap apa, cakap je. Bukan orang ajar faham-faham sekular, faham liberal kan. Bukan hak ajar tu bertentangan betul-betul dengan agama, tak ada masalah dia kan. Gitu. Jadi itu sebenarnya tak betul dari segi kaedah kebebasan. Baik, kita lihat seterusnya pada malam. Oleh kerana masa kita sangat singkat sekarang ni, saya nak sebut waktu pun panjang-panjang, dia tak ada ruang masa untuk kita. Lagipun benda ni kita dah sebut dalam kuliah online kita yang terakhir dulu. Dan kita akan masuk pada bahagian seterusnya pada malam ni, iaitu tentang persamaan. Konsep persamaan dalam prinsip-prinsip amali negara Islam. Macam mana persamaan itu? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, masyarakat dunia berada dalam keadaan berbagai-bagai peringkat dan lapisan berdasarkan warna kulit, harta benda, pangkat. Manusia ni sebelum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum ni, klasifikasi dia ikut pangkat dia, jawatan dia, harta benda yang dia ada, keturunan dia. Sebab tu kita orang Melayu pun kita ada antara dua darjat, kita kata kan. Orang kaya, orang miskin, ni anak raja dengan tidak anak raja, dah semua perkara. Sampai hari ni pun orang besar bebas, orang kecil kena kan. Jadi kita sehari dua ni boleh tengok macam tu jugalah. Keadaan-keadaan itu agak sukar untuk diatasi. Kan itulah amalan manusia. Kerana manusia ni pada prinsipnya sama ada yang buat undang-undang yang memerintah, bila dia tak ikut wahyu, dia akan ikut hawa nafsu dia, kepentingan pribadi. Sama ada orang yang buat undang-undang ataupun orang yang memerintah, dia akan ikut kepentingan pribadi. Setelah datangnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran mulia dengan dasar persamaan antar manusia dalam negara Islam. Bila Nabi mari je, Nabi tetapkan satu peraturan berdasarkan hukum Islam, semua manusia sama taraf, tak ada beza-beza. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sendiri menetapkan perbezaan antara manusia ni bukan kerana bangsa dia, bukan kerana warna kulit, negro dengan tak negro, Tok Said dengan tidak Tok Said, tidak. Tetapi sesiapa yang paling bertakwa, dia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa, keturunan, harta benda, pangkat, jawatan tak jadi ukuran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, tak kira manusia Melayu, manusia Arab, manusia Jepun, manusia Eropah, manusia Cina, India, sama je, asal dia manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada seorang laki-laki, yakni Adam, dan seorang perempuan Hawa. Tu asal usul mak bapak kita. Daripada situ waja'alnakum syu'uban
kami jadikan kamu manusia berbangsa-bangsa. Maka adalah bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa Arab, wa qabail, dan tiap-tiap bangsa tu pula ada puak-puak dia. Orang Melayu ada kabilah-kabilah dia. Hak ni Jawa, hak ni Minang, hak ni Banjar, sagi Mendeling tu dia ada macam-macam marga nama dia kan. Ada Nasution, ada Sariga, itu marga-marga tu kabail-kabail dia. Kabilah-kabilah. Orang Arab sama je. Orang Arab pasal dia memang berbuat nama dia ikut bani-bani semua kan. Kita belajar ni Bani Hashim, ni Bani Quraisy, ni macam-macam bani ada. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu kabail dia. Tujuan apa Taala buat macam tu? Li ta'arafu, supaya kamu manusia tak kira bangsa apa, tak kira puak mana, boleh sentiasa kenal mengenal, bertaaruf antara satu sama lain, supaya boleh bina kemajuan dunia ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sebalik bangsa kamu, puak kamu yang macam-macam ni, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Tidak kerana bangsanya, tidak kerana puak dia. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia maha mengetahui dan khabir, sangat mendalam maklumat-maklumat pengetahuan dia. Maknanya pada sisi Allah Ta'ala, orang yang paling bertakwa tu orang yang paling mulia. Bukan kerana kita mulia kerana kita Melayu, tidak. Maka oleh kerana kita Melayu, kita lebih pada orang lain, tidak. Ataupun kerana kita anak bangsawan, ada gelaran datuk ke, ada tengku ke, maka kita lebih, tidak. Apatah lagi dengan sebab harta benda. Bahkan Allah Ta'ala menyebut, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yakni menciptakan manusia daripada segumpal darah. Ayat-ayat ini merupakan pengisytiharan, declaration, proklamasi Allah Ta'ala terhadap asal-usul manusia, yang menunjukkan manusia ni semua sekali bakal sama. Kita ni Allah Ta'ala buat daripada tanah ataupun daripada air mani, bakal sama je. Air mani tu hebat sangat tu kan. Kita sendiri bila dengan air mani ni, kita berasa jejek, berasa kotor, berasa hanyir, macam-macam. Cepat-cepat nak lap, cepat-cepat nak basuh tu pasal apa? Kan kita bakal air mani juga. Betul tak? Kerana Allah Ta'ala nak ajar pada kata mimma immahin, kamu tu daripada air yang hina, supaya kita tahu kita ni asal usul kita ni tempat yang hina. Dan daripada air mani itulah menjadi segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala menjadikan, menciptakan manusia daripada segumpal darah. Alaq tu kita terjemah segumpal darah kan, bahasa mudah tu segumpal darah. Oh, tak tepat sangat segumpal darah tu, tapi itulah bahasa mudah faham kan, segumpal darah. Mana tu jasa kita kan. Bila itu keadaan kita, artinya dari situlah bermulanya kita selepas daripada Adam dan Hawa. Dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh manusia, bahawa setengah daripada raja-raja, pembesar-pembesar, termasuk orang Melayu ni, yang mengata mereka ni daripada keturunan dewa-dewa, keturunan Tuhan kan. Orang Melayu, kita buka sejarah Melayu Silatus Salatin, dia kata raja Melayu asal tu Wak Empuk, Wak Malini semua tu kan, asal daripada mana? Iskandar Zulkarnain, mari daripada Aftabul Ard. Kita pun tahu kat mana tempat tu, supaya dia tunjuk bahawa bakal raja ni dia tak serupa dengan bakal kita orang biasa-biasa ni. Pak kata dewa, kalau Jepun dahsyat lagi kan. Dewa matahari, Tuhan turun jadi raja. Kalau Hindu memang itulah fikiran dia. Sebab tu diberikan darjat yang sangat mulia. Kita percaya ada daulat, ada tuluh, ada macam-macam kan, kerana kita berikan darjat dewa, darjat Tuhan tu pada raja. Walhal raja tu manusia. Fahaman jahiliyah yang memuja golongan tersebut sehingga martabat Tuhan, sehingga mencapai martabat Tuhan dan boleh melakukan kezaliman sewenang-wenangnya ke atas rakyat, ditepis oleh ayat-ayat kita baca tadi. Orang percaya ni faham jahiliyah ni, kata raja-raja ni bakal Tuhan kan, raja-raja ni yalah martabat Tuhan. Sebab tu dia boleh buat zalim. Kalau dia buat zalim, dia bunuh rakyat apa, kita nganggur saja je. Tak boleh buat apa, tak berani lawan, tak berani bantah. Sebenarnya bila mari ayat-ayat tadi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq,
inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, ataupun hadis-hadis seperti Nabi sebut apa ni, kullukum min Adam wa Adam min turab, kamu semua ni asal daripada Adam, dan Adam sendiri itu asal daripada tanah. Jadi semua dalil-dalil ni menepis dakwaan-dakwaan yang menyebabkan ada kelompok-kelompok tertentu di kalangan manusia ni dapat darjat special, sehingga bukan saja boleh buat zalim, dia boleh terlepas daripada undang-undang. Dua darjat undang-undang, gajah undang-undang lain, rakyat undang-undang lain. Tidak begitu. Islam menyatakan manusia ini sama, walaupun berbeza keturunan, bangsa, bahasa, warna kulit, tanah air dan juga harta benda. Beza macam mana pun dia tak sama. Allah telah memberikan anugerah kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan hikmat yang tersendiri, bukan untuk merendah-rendahkan orang lain atau menghinakan antara manusia. Oleh itu perbezaan bangsa, warna kulit dan sebagainya tidak wujud lagi. Bila Allah Ta'ala beri pada kita, membezakan kita ni, kalau nak kira nilai kita kan, beza kita mulia sebab apa? Pertama, kerana Allah Ta'ala buat kita manusia. Allah Ta'ala buat kita manusia. Ahsanu takwim, sebaik-baik kejadian. Kalau Allah Ta'ala buat lembu, kambing, kita ni naya betul tak? Jadi kambing, musim-musim akikah kena sembelih, musim raya kena sembelih. Itu beza darjat kita, mulia dengan tak mulia kerana jadi manusia. Lepas tu di kalangan manusia pula kita ada beza kat mana pula? Beriman dengan tak beriman. Kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat darjat di kalangan manusia, di kalangan kamu ni, di kalangan orang beriman beberapa darjat. Orang beriman, orang tak beriman tak sama. Kan? Darjat dia mulia kenapa? Kerana dia beriman. Bukan kerana dia Melayu, kerana dia Cina, tak, kerana dia beriman. Lepas tu di kalangan orang-orang beriman pula ada beza lagi. Beza kat mana? Ada beza bila orang beriman tu ada yang berilmu, ada yang tak berilmu. Allah Ta'ala bezakan dengan ilmu dia. Wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang berilmu di kalangan orang beriman tu beberapa darjat kerana ilmu dia. Sebenarnya orang berilmu tu kalau tak beriman pun dia mulia sebab ilmu. Ilmu tu boleh memberi darjat. Kan? Begitulah antara cara-cara Allah Ta'ala membezakan darjat manusia. Bukan sebab dia kaya, bukan sebab dia bakal raja, bukan sebab dia bangsa Melayu, tidak. Tapi kerana sebab-sebab tadi. Bahkan kalau kita hujah atas Melayu kita, atas keturunan, darah turunan kita, atas harta benda kita, atas dunia je laku. Di akhirat Melayu dia Muslim pun tak laku kalau jual. Dia Melayu tapi kafir, laku tak di akhirat? Tak laku. Kan? Dia kaya tapi kufur. Atas dunia je orang tabik, akhirat dia mati orang tak tabik dah. Tak ada dah kemuliaan. Gelaran pangkat semua atas dunia ni, duduk ni Datuk, Tan Sri, macam-macam gelaran. Mati dalam kubur, malaikat makan akhir mari tak sebut dah Ya Amat Berhormat Tan Sri apa khabar, tak ada dah. Kan? Disebut masa talqin tu pun Tok Imam tak sebut nama Tan Sri dia. Nama ayah dia pun Tok Imam tukar dengan nama mak dia. Kan? Tak ada, cabut dah kemuliaan tu. Kecuali dia pergi dalam keadaan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ketika berkhutbah semasa haji wida. Haji wida ni haji perpisahan di Arafah. Kata Nabi, "Inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jami wala li aswadin ala ahmarin illa bittaqwa khairukum indallah atqakum." Ini khutbah Nabi. Ini khutbah ngelah ni Nabi ni. Kan lepas balik daripada haji ni Nabi dah sakit dah. Dah uzur kan. Ni haji wida, khutbah Arafah yang terakhir. Kata Nabi, sesungguhnya Tuhan yang esa, Tuhan kamu esa satu. Kan? Wa inna abakum wahid. Bapak kamu juga satu, Adam. Bapak kita Adam juga. Ala, ingat-ingat. La fadla bi arabiyyin
ala a'jamiyyin. Tidak ada kemuliaan orang Arab ke atas orang bukan Arab. Bukan mulia puak-puak kita Nabi kata kerana kita Arab. Tidak. Ada pun orang lain bahasa ajam ni dia tak mulia kerana dia ajam ataupun dia bukan Arab. Bukan sebab tu kan. Wala li aswadin ala ahmarin illa bittaqwa. Dan tidak juga kemuliaan seseorang itu dengan kita mengatakan orang kulit hitam itu mulia ke atas orang kulit merah misalnya. Orang kulit hitam ke atas orang kulit merah. Macam ni kan negara putih tu kan, orang kulit putih white dengan black tu dia lain darjat dia. Kan? White dengan black tu lain darjat dia, faham mau kafir. Nabi kata orang merah, orang hitam, orang biru sama je. Ada orang biru. Mana kulit, warna kulit tak jadi ukuran. Tapi illa bittaqwa, melainkan dengan ketakwaan yang ada pada dia. Khairukum indallahi atqakum. Sebaik-baik orang di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Sama je conclusion yang disebut oleh Allah dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa nilai kita pada takwa tu, bukan pada kulit bangsa kita. Jadi di sini ada 3 perkara yang menjadi kebanggaan manusia. Manusia ni berbangga dari 3 benda. Yang pertama kekuasaan. Kalau dia berkuasa, dia memerintah, dia jadi kerajaan, itu kebanggaan dia. Jadi hebat. Kan? Contohnya sekarang ni bangsa mana memerintah? Bangsa tu lah kepala. Betul tak? Puak mana yang memerintah? Geng itulah yang jadi something. Yang kedua pangkat. Jawatan apa yang dia ada? Tak usah kata yang amat berhormat Perdana Menteri. Yang amat berhormat tu imam something tu. Kita duduk kat kampung ni jadi tu imam, jadi nazir masjid something tu, jadi JKK something tu, betul tak? Pasal apa? Pasal ada pangkat. Kita duduk kat pejabat, ketua jabatan, kadang-kadang ketua jabatan tu memangku je, dia bukan pangku jawatan, gerik tu dia pangku. Setengah masa saya dulu ada satu orang ni, dia jadi pengaruh, dia memangku gerik menjalankan tugas pengaruh. Dua kali tu tak. Dia gerik dia tu nak capai pengaruh tak boleh, dia pangku gerik depan sikit menjalankan tugas atas. Itu pun something tu. Nah, gerik dia sama dengan orang lain je, tapi sebab dia pangku gerik orang depan dan menjalankan tugas orang depan lagi, itu pun something tu. Manusia kalau dia ada pangkat, apa tahu laga kalau pangkat dia tu jenis pangkat yang memberikan dia kuasa-kuasa tertentu. Kan? Dengan pangkat dia boleh saing, saman batal saman tu. Dia saing tu saman 300, dia saing jadi RM30. Jadi samsing tak dia? Jadi samsing. Dia katakan aku saing, bagi aku 100. Dia pandai minta duit ya. Ini pangkat. Yang ketiga harta benda. Bila ada harta benda, manusia tu rasa dia lebih pada orang lain. Kasim Baba dengan Alibaba. Alibaba nama dia. Betul tak? Jadi Kasim Baba ni tengok harta adik dia asyik mari minta nak pinjam gandum, nak apa? Walau adik dia bukan minta duit pun, minta gandum je. Kita pun tengok dua darjat manusia kerana harta benda. Darah sama. Saya sebut contoh Kasim Baba tak ada kena dengan yang hidup dan mati, betul tak? Kasim Baba. Tengok kita tengok semua cerita Kasim Baba tu. Cerita apa Kasim Baba tu? Lupa. Tapi maksudnya adik dia mari tu nak minta gandum, nak pinjam, adik mari pinjam gandum. Siapa tahu tu? Walha bila saudara kita tu dah melarat, tanggungjawab abang dia lah bagi makan kat dia, betul tak? Kerana dia ada harta. Dok butang tanda dalam buku 35. Adik dia lah. Walha sekali minta tu 2 keping roti canai je. Bukan banyak. Begitu manusia kalau dia ada harta. Kerana tu harta, pangkat dan juga kekuasaan ni menjadi kebanggaan. Ketiga-tiga perkara ini pada diri manusia menjadi kebanggaan pada diri manusia. Tapi Islam mengakui 3 benda ni memang ada pada manusia. Islam iktiraf. Kuasa diiktiraf, harta benda diiktiraf, pangkat diiktiraf. Tetapi tidak boleh dijadikan dasar untuk membeza-bezakan di kalangan manusia dari segi keadilan, tanggungjawab dan juga pemberian hak. Islam iktiraf. Kaya, pangkat, kuasa, itu Islam iktiraf. Tapi kalau nak menjadikan dia asas
kepada perbezaan-perbezaan tu tak boleh. Pasal apa kita buat janji kat dia? Pasal dia orang besar. Pasal dia kaya, layanan dia special sikit. Kan? Hari ni pun kita nak sebut cerita ni jadi cerita politik, tapi tu reality. Betul tak? Ha? Bila pocik tu hari ni di mahkamah dibebaskan. Pasal apa? Pasal dia bayar. Dia hantar balik duit tu. Dia ambil, dia kata begitulah, lebih kurang cerita, betul tak? Boleh bebas. Pasal apa? Orang lain tak boleh bebas. Kalau orang lain hantar balik, boleh bebas tak orang lain? Memang akan ditanya oleh orang. Tak kira lah pihak-pihak mana-mana pun, sama je. Kerana adil tu mesti sama pada semua orang. Kalau kita pergi curi, katalah curi sardin stain di Pasaraya, Tepi Jaya tu kan, atau NSK tu curi sardin stain, dah tangkap. Masa tengah bercakap kita kata apalah yang hari saya hantar balik sardin tu, lepas dah kita. Lepas dah kalau kita hantar balik sardin tu. Bukan hantar sardin, saya tambah susu stain lagi. Lepas dah. Nah, ini keadilan. Kalau kita orang kecil kena begini, orang besar sama. Mesti sama. Tak kira pihak mana yang memerintah, mesti adil. Itu Islam. Kan? Tanggungjawab dan pemberian hak mesti sama, seimbang. Setiap orang sama tanggungjawab dia. Kalau kata orang miskin kena mari masjid bila dengar azan, orang kaya kena mari juga. Jangan kita orang miskin ni mari. Orang kaya kata aku tak payah pergi pasal aku kaya. Sadi kalau aku mati, aku boleh upah orang mengatik untuk aku. Mu miskin mu kena pergi lah. Pasal kalau mu mati, siapa nak buat tahlil untuk mu? Mu tak duit nak bayar. Betul? Kalau kira macam tu, orang kaya semua tak buat ibadat. Puasa pun dia tak puasa, masjid pun dia tak mari. Pasal apa? Dia boleh bayar. Sebab tu orang yang boleh buka puasa ni ada sebab. Orang sakit, orang musafir. Sama dia miskin, dia kaya. Tapi kalau kita beri siapa yang ada duit, dia tak payah puasa, bayar. Bayar fidyah. Popok kaya tak puasa berlaku. Kita je puasa, betul tak? Ha. Dalil dia mudah je, solat. Pasal apa hari ni orang buat ibadat, dia duk fikir, nanti aku mati siapa nak buat tahlil untuk aku? Dia tak mari masjid masa dia hidup. Dia tak rajin baca Quran. Dia suruh kita pula baca Quran atas kubur dia, dia bagi RM3, RM4 satu malam. Dia nak bayar ibadat. Maka tanggungjawab mesti seimbang dan hak mesti seimbang juga. Ada persamaan. Hak sama. Kalau kita bebas bercakap, dia bebas bercakap, kita bebas juga bercakap. Kalau orang pangkat besar bebas bercakap, orang kecil bebas juga. Ni bos-bos cakap macam-macam. Tak kena dia. Kita bercakap je kena. Ha, tu tak kena kita kan. Tak boleh, tak seimbang. Allah menciptakan perkara-perkara itu supaya manusia saling kenal mengenal antara satu sama lain dan bertukar-tukar peranan di muka bumi ini. Tidak salah bagi seorang itu kasih pada kaumnya, tanah airnya, kampung halamannya, harta bendanya, bahkan menjadikan kewajipan. Kita kasih pada tanah air kita, pada bangsa kita, tak salah dari segi Islam. Bahkan setengahnya jadi wajib. Sebab tu Nabi kata, hubbul watan minal iman. Kasih pada tanah air ni sebahagian daripada iman. Tak salah. Yang salah ni bila kita kasih tu dia bertukar jadi benda lain. Kita kasih kat bangsa kita, kalau bangsa kita buat salah, kita pertahankan dia juga. Pasal apa? Pasal sama geng dengan kita kan. Ha, tu salah. Pasal dia geng kita, dia buat salah, dia langgar terang-terang salah pun, kita duduk belah dia juga. Pasal apa? Dia geng sama dengan kita. Tak kira lah geng apa pun. Kan? Setengah zaman sekarang ni dia pasal apa? Dia parti sama dengan kita. Dia kampung sama dengan kita. Dia sama-sama Kelantan. Orang Kelantan kan biasa macam tu, betul tak? Ha, kalau sama Kelantan dia kira. Kan? Dia sama Kelantan. Dia, kalau bertumbuk, dia duduk bawah Kelantan. Dia tahu siapa betul siapa salah. Dia kira pertama, duduk geng kita dulu. Dia kira geng budu dulu. Itu salah je tu. Kan? Ha. Namun begitu perkara-perkara itu mestilah dibina di atas dasar akidah Islam yang betul dan menunaikan hikmah-hikmah yang sebenar. Kerana itu manusia hendaklah menunaikan dasar-dasar yang ditentukan oleh Allah dan bertanggungjawab melaksanakan hukum-hukumnya. Kerana bagi sama mesti ikut hukum Allah Ta'ala. Itu akidah Islam, semua tu hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru manusia ni akan jadi seimbang dari segi layanan, keadilan,
dari segi layanan terhadap tanggungjawab dan hak-hak. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada pembesar-pembesar di kalangan orang besar-besar ni mari jumpa Nabi nak minta pengecualian atas kesalahan-kesalahan mereka, jenayah yang mereka buat. Nabi kata, demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku kerak tangan dia. Tak kira lah dia Fatimah, tak paling saya sekali Fatimah. Nabi kita tahu, Nabi paling saya itu Fatimah. Anak dia pula. Kan? Nabi kata kalau dia mencuri, aku kerak juga tangan dia. Kamu dok, kalau yang curi ni budak kecil-kecil, orang tak ada pangkat, kamu potong tangan dia. Kalau dia anak pembesar, anak Tan Sri, anak datuk-datuk, kamu tukar hukum jadi hukum lain. Macam-macam lah. Dalam kes cerita-cerita ni setengahnya kes berzina sebenarnya. Dalam kalangan orang Yahudi, orang berzina tu sama kita. Orang berzina hukum dia rejam kalau dia muhsan. Ataupun rotan, 100 rotan kalau ghairu muhsan, tak berkahwin lagi. Tiba-tiba bila ada anak-anak bangsawan mereka buat kerja ni, mereka fikir jalan lain. Ditanya Tok Lebah, dia nak macam mana ni? Nak bunuh tak gamuk ni anaknya Muhammad ni. Dia ambil tukar, ambil aran lomo-lomo kat muka, lepas tu arak tengah bandar, buat pusing-pusing tengah bandar. Tukar hukum dia. Tak boleh, mesti sama. Orang kecil, orang besar. Islam memberi keadaan sama kepada seluruh manusia, sama laki-laki atau perempuan, walaupun berbeza fitrah dan tugas. Secara basicnya orang perempuan laki-laki ni dia tak sama, tugas dan fitrah kita tak sama. Betul tak? Orang laki-laki dia suka kat perempuan, itu fitrah dia. Orang perempuan dia suka kat kain langsir. Betul tak? Kan? Fitrah tak sama. Kita pun tak, tugas pun tak sama. Orang laki tugas dia perhabis nasi. Orang perempuan tugas dia masak nasi. Jemur kain tu kerja perempuan lah. Sebab tu kalau kita suruh bini suruh kita jemur kain, cari kawan sebelah gelap lah kita. Takut kat bini dia kata. Padahal tugas. Walau bagaimanapun di sisi Islam hak keadaan tu sama laki-laki dan perempuan. Kata Allah Taala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sebenarnya orang laki-laki dan perempuan yang Islam, orang laki-laki Islam dan perempuan Islam, laki-laki beriman dan perempuan yang beriman, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, lelaki yang benar dan perempuan yang benar, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, laki-laki yang memberi sedekah dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, laki-laki yang memelihara kehormatan dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka, laki-laki yang banyak menyebut nama Allah dan perempuan-perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menjadikan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Maknanya dari segi kejantinaan pun tidak ada beza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada beza. Kerja lain betul tak? Tanya musim-musim berperang kita kena pergi. Dia duduk kat rumah. Tapi kalau dia taat, pahala dia sama. Kita kena taat pada Allah Rasul. Dia kena taat pada Allah Rasul, taat pada kita. Taat pada suami maksud dia kan. Bila taat pada suami, banyak kerja-kerja dia tak payah buat sebenarnya. Jadi tanggungjawab suami ke atas dia. Tapi kerana ketaat tu Allah Ta'ala bagi pahala pada dia dan peluang masuk syurga sama saja. Berkata kaum muslimin sedap lah. Dia boleh pergi berjihad, boleh syahid. Kita muslimat tak pergi berjihad, dak pahala dia sama juga dapat. Gitu. Islam telah meletakkan kewajipan beriman dan menunaikan tuntutan rukun iman dan Islam pada laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan hukum-hukumnya, kecuali dalam perkara dikecualikan oleh syarak kepada orang laki-laki sahaja dan orang perempuan sahaja berdasarkan perbezaan fitrah dan kemampuan masing-masing. Tapi si Allah pahalanya sama dan pembalasan yang adil sekiranya mereka menjadi umat yang derhaka. Laki-laki perempuan sama. Ada benda laki-laki kena buat. Macam sembahyang Jumaat, sembahyang fardu ni orang laki-laki wajib kena mari. Orang perempuan tak wajib. Dan dia tak wajib, basicnya dia tak wajib.
Cuma kalau tanya saya kata wajib tu pasal apa? Pasal tempat lain dia pergi. Kalau orang perempuan ni memang dia tak keluar rumah, duduk je kat rumah. Dia jaga maruah suami dia. Maka tidak berkewajipan dia mari masjid. Cuma kita hari ni bila cakap pasal apa kat tak mari masjid? Orang perempuan tak payah mari, dia kata pergi tenuh. Tanya masjid pergi tenuh. Tanya pergi pasar malam tak pergi tenuh. Tanya dia pergi Tesco dia tak sebut pergi tenuh. Tak. Tanya mari masjid timbul isu pergi tenuh tu. Tu kacau macam tu. Bila kita keluar rumah, buat aktiviti kehidupan kita harian kita, maka mari masjid tu menjadi kefarduan lah atas kita. Pasal kita keluar rumah, kan? Tapi kalau kita tidak, maka tak wajib lah atas kita mari masjid. Itu dari segi amalan. Pahala dan dosa sama juga, seimbang. Langgar berdosa, taat boleh pahala. Begitulah tuan-tuan semua. Allah Ta'ala menggariskan garisan-garisan yang menunjukkan persamaan di antara manusia ni, tak dibezakan oleh harta benda, pangkat jawatan dan juga jantina. Tapi yang memberi nilai pada mereka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi beberapa aspek lagi daripada hal ini dalam sesi akan datang insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.